Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh mula dengan talk untuk malam ini yang bertajuk Autism and Mind Plus. Okey, kenapa kita bagi tajuk Autism and Mind Plus? Okey, sebenarnya saya ingin mengutarakan satu masalah yang melanda ramai kanak-kanak di Malaysia ini, kanak-kanak terutamanya yang di peringkat-peringkat awal di sekolah tadika dan juga di sekolah rendah. Okay, terlalu ramai yang saya dengar pungutan ibu bapa yang mengandungi yang ada anak-anak bermasalah seperti autism dan masalah pembelajaran. Sekarang ini kita memang dapat lihat trend ataupun peningkatan di mana mereka mengalami masalah di dalam sel-sel saraf mereka yang mengganggu sistem pemikiran, sistem pembelajaran dan juga sistem pemahaman mereka, termasuk juga ada yang mengganggu sistem cognitive function. Dan ini merisaukan ibu bapa kerana kanak-kanak ini sering dipanggil kanak-kanak istimewa, dan kanak-kanak istimewa ini memerlukan perhatian yang lebih dan juga memerlukan banyak masa ibu bapa untuk menjaga dan mendidik mereka. Okey, kita tahu juga bahawa kanak-kanak di zaman ini didedahkan kepada keadaan-keadaan yang amat berbeza dengan kanak-kanak pada masa dahulu. Okey, apakah yang berbezanya dan apakah yang kita tahu mengenai ini? Saya sebut keadaan berbeza ini kerana autism dan penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pemikiran ini selalunya disebabkan oleh beberapa perkara yang ada juga perkara yang berubah mengikut masa. Okey, kita sering mendengar orang mengatakan bahawa penyakit ini adalah perkara genetik. Bila dikata genetik, maknanya ia terdapat unsur-unsur penyakit ini melalui keturunan. Kalau mak dia kena autism, bapa dia kena autism ke, kemungkinan ada kanak-kanak mendapat autism. Tapi keadaan genetik ini tidak banyak seperti yang trend yang kita lihat sekarang, kerana faktor-faktor genetik ini tidak begitu mudah bertukar dan berubah dan menjadi satu trend ataupun meningkat dengan mendadak. Itu sukar diramal dan sukar berlaku, tidak mudah untuk perkara seperti ini berlaku. Apa yang kita tahu sekarang ini ialah keadaan-keadaan yang menyebabkan penyakit-penyakit yang kita tengok meningkat sekarang ini ialah faktor-faktor alam sekitar, faktor-faktor gaya hidup dan faktor-faktor kesihatan ibu bapa dan juga kanak-kanak. Okey, di antara perkara-perkara yang boleh berlaku yang kita telah pun mendapat maklumat daripada kajian-kajian di merata tempat di satu dunia, kita mendapati bahawa perkara-perkara seperti pencemaran, okey, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran makanan adalah faktor yang agak tinggi. Mungkin faktor kedua yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini. Okey, penyakit yang berlaku ini boleh bermula daripada peringkat janin ataupun lebih awal. Okey, dia berlaku dengan begitu awal dan saya tujuh iaitu pendedahan kepada beberapa jenis bahan kimia. Kita dah sentuh dulu pada
talk yang kedua, kita sentuh mengenai bahan kimia, dan hari ini saya nak sentuh lagi kerana ini penting. Jika ibu mengalami penyakit, ibu mungkin ada darah tinggi, ada kencing manis dan ada penyakit-penyakit lain, dan mereka sering makan ubat. Okey, untuk ibu menjadi sihat, mereka bergantung kepada ubat. Okey. Ubat-ubatan ini banyak kesan-kesan sampingan, side effect dan kesan-kesan yang tidak diingini boleh berlaku kepada pengguna-pengguna yang mengambil ubat. Tidak semua doktor akan memberi perhatian yang serius kepada kesan-kesan sampingan kerana setiap ubat mempunyai kesan sampingan yang amat banyak. Beratus-ratus, beribu-ribu kesan sampingannya. Especially ubat-ubat yang for example, ubat kolesterol. Statin, atorvastatin, rosuvastatin, semua statin ini boleh menyebabkan banyak kesan sampingan. Metformin, ubat diabetes, ada juga kesan sampingannya yang begitu banyak. Jadi kalau kita tengok contoh yang macam ini, Lipitor dan banyak lagi ubat-ubat lain, kalau kita tengok, kita akan rasa takut kadang-kadang. Okay? Sebab dia boleh menyebabkan banyak kerosakan pada berbagai organ di dalam badan, walaupun dia tidak berlaku pada semua orang. Okay? Autism pun tidak berlaku pada semua orang. Okay? Jadi kerana kadang-kadang kita terlepas pandang dan doktor tidak dapat mengesan, dan ibu itu akan melahirkan anak yang bermasalah seperti ini. Tidak semua, tapi ini adalah satu daripada cara-cara bagaimana peningkatan kes seperti ini boleh berlaku kerana penggunaan ubat-ubatan yang banyak, multiple drugs, polydrug users. Seseorang itu memakan ubat sampai 4 jenis, 5 jenis, 6 jenis. Jadi ini akan banyak memberi kesan kepada seseorang itu. Kedua, makanan kita juga banyak memberi kesan kerana kita makan makanan sekarang ini bukan lagi sayur yang ditanam dengan baju tai ayam ataupun ditanam dengan siraman air sungai, air bersih dan seperti yang kita lakukan 50 tahun dahulu. Sekarang ini semuanya berteknologi tinggi dan kita dapati makanan banyak yang diproses. Apabila diproses, kita tak tahu kesemuanya proses-proses yang berlaku di kilang. Kadang-kadang ia menambah sesuatu benda menjadi lebih baik. Kadang-kadang kita nak rasa lebih sedap, dia pakai bahan sintetik, flavoring, perisa sintetik. Contohnya macam kita makan, contohnya Maggi lah. Maggi senang. Kita tak nak sebut jenama sangat, tapi untuk Maggi ni kita anggap sebagai satu bukan jenama dah common sangat. Okey, kita ambil Maggi. Dia mengandungi perasa. Okey, bila kita kata perasa, dia bukan bahan semula jadi. Okey, dia selamat, tapak juga. Ubat itu selamat. Kalau tak, doktor tak bagi pada kita. Tapi di samping keselamatan itu, ada juga kadang-kadang berlaku masalah-masalah pada orang-orang tertentu di mana berlakunya molecular changes ataupun side effect dipanggil. Kalau ubat dipanggil side effect. Okay. Kalau makan makanan semua tu, dia boleh panggil toxic effect. Okay. Ada juga toxic effect yang berlaku, dia bukan menyebabkan kematian. Tidak. Tapi dia menyebabkan kerosakan pada sesuatu bahagian organ, kadang genetik. Boleh berlaku. Banyak bahan-bahan seperti bahan-bahan yang karsinogen terutamanya, bahan-bahan yang menyebabkan kanser, dia bertindak kepada sistem DNA. Okay? Dia mencacatkan ataupun mengubah sistem DNA dan itulah menjadi punca-punca kepada banyak penyakit yang kita hadapi sekarang. Okay? Ini kita tak nampak. Kita tidak boleh agak pun. Dia susah kita nak agak dan kita susah nak nampak. Kita tak boleh nak tuduh pun. Aku sahaja. Okay? Jadi ini baru kita sebut makanan dan juga ubat-ubatan.
bahan-bahan lain lagi yang terdapat di sekitar kita itu lebih lagi lah. Macam contohnya kita guna shampoo, kita guna ubat gigi, kita guna pewangi, kita guna sabun, macam-macam lagi. Kita guna benda-benda yang kita tidak sangka, mengandungi bahan-bahan yang toksik ini. Bahan-bahan ini memang kalau masuk ke dalam badan dia kadang-kadang dia dikira sebagai selamat, tapi sekali-sekala dia boleh memudaratkan. Jadi itulah jadi masalahnya. Sama macam ubat lah, ubat selamat, tidak ada masalah, tapi kalau kita kadang-kadang ambil terlebih ataupun kita ada interaction dengan benda lain, dia akan menjadi tidak selamat. Jadi punca-punca autism boleh bermula daripada bahan-bahan seperti ini. Yang ketiga ni lebih penting sebenarnya. Walaupun dia nombor 3, tapi dia lebih penting. Yang ketiga, bahan-bahan yang toksik di dalam sekitaran. Contohnya racun serangga, pesticide. Pesticide ini kita kadang-kadang kita guna juga di rumah. For example, chlorpyrifos. Chlorpyrifos ni sejenis pesticide, sejenis racun serangga. Kita guna di rumah untuk membunuh anai-anai, membunuh semut dan beberapa jenis serangga lain. Tapi chlorpyrifos ini dikonsider sebagai yang paling selamat. Walaupun dia paling selamat, chlorpyrifos ini diterbitkan mengatakan dia boleh menyebabkan darah tinggi. Dia boleh menyebabkan high blood pressure jika terkumpul di dalam darah. Dan kepada kanak-kanak, dia menyebabkan banyak sistem cognitive function yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Kanak-kanak akan mengalami gangguan pada sistem pemikiran. Itu baru satu pesticide. Kadang-kadang kita membeli makanan, buah-buahan. Buah-buahan ini ditanam di kawasan-kawasan industri yang besar dan mereka menggunakan pesticide menyembur buah-buahan ini, dan kita tak nampak dah bila ada dalam makanan, dalam buah-buahan, kita beri pada kanak-kanak. Dan ini satu lagi cara pesticide dan juga bahan-bahan toksik ini masuk ke dalam badan kita. Pesticide juga digunakan untuk menyimpan beras contohnya. Kalau beras itu tidak diletakkan pesticide, dia akan rosak. Dia simpan banyak, beratus-ratus tan, bukan 1 kilo. Jadi mereka kadang-kadang letak pesticide pada tanah yang nak disimpan beras itu, pada simen dan sebagainya, ataupun pada guni. Dan ini kita tak nampak. Dan ada kemungkinan ia berlaku. Walaupun kita ada kawalan, kita ada macam-macam kementerian apa semua untuk mengawal, tetapi kadang-kadang ada yang terlepas. So perkara-perkara begini masih berleluasa. Ada juga kanak-kanak diberi dengan makanan-makanan yang begitu menarik tetapi tidak selamat. Ada yang diberikan dengan gula-gula yang berwarna, gula-gula yang rasanya manis, sedap dan katanya ada buah-buahan, ada kandungan yang baik, tapi sebenarnya adalah flavor, perasa dan pewarna. Tidak ada sebarang makanan buah-buahan yang asal di dalam makanan itu. Pewarna dan juga perasa ini kadang-kadang ada yang jenis toksik dan dia akan melekat pada DNA. Dia tidak boleh dihazam. Dan ini juga punca gangguan. Kalau ibu-ibu mendapat dedahan pada bahan-bahan ini, dia akan berada di dalam sistem ibu dan tidak mustahil ia akan dina. Jadi pendedahan seperti ini kepada manusia sekarang ini boleh menyebabkan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai gangguan, dan yang kita nak bincangkan hari ini, satu daripada masalah yang agak besar dan kita dah nampak bahawa masalah ini sedang meningkat ialah toksik kepada kanak-kanak. Toksik kepada kanak-kanak. Kita fokus malam ini pada kanak-kanak dan kejap lagi kita fokus pula pada orang tua. Kita fokus pada kanak-kanak dulu. Kanak-kanak ini adalah
golongan yang agak besar dalam negara kita dan golongan yang tidak boleh berfikir sendiri lagi. Mereka bergantung pada ibu bapa untuk memberi makanan yang sesuai. Okey, satu kita dah bincang tadi makanan-makanan yang terdiri dari yang mengandungi pestiside, racun serangga, buah-buahan yang tidak bersih, sayur-sayuran yang ada racun serangga, semuanya itu kita beri juga kepada kanak-kanak. Okey, dan ini semua boleh mengganggu kesihatan kanak-kanak. Jadi kita perlu tahu bagaimana nak mengurangkan kesan-kesan toksik ini dan juga ada kaedah-kaedah yang ringkas untuk mengelak. Okay? Contohnya kalau kita nak masak sayur, masak ikan yang ada pestiside, ikan bilis ataupun ikan kering yang telah disembur dengan pestiside masa dia nak jemur tu, kita ada satu cara ringkas iaitu merendamkan makanan ini dalam air panas dan buangkan air yang keluar tu kerana air pestiside ataupun minyak-minyak ini mungkin keluar dan berada pada permukaan air dan kita buang, kita basuh dengan air panas supaya pestiside yang ada pada permukaan itu sekurang-kurangnya beberapa peratus terhilang. Okay, itu satu cara untuk kita elak daripada kandungan pestiside yang tinggi. Kalau kita ada anak, kita nak sembuh pestiside, nak sembuh ubat nyamuk for example, jangan bagi anak tu tidur, kita sembuh dan kita tutup pintu. Anak di dalam bilik itu, pestiside dalam bilik itu dan kita tutup pintu. Ini satu cara yang boleh merosakkan kesihatan kanak-kanak. Cara lebih baik ialah kita sembuh bilik itu, tutup pintu, anak ada di luar. Dan selepas itu, selepas sejam atau 2 jam, kita masukkan anak kanak-kanak itu dalam bilik. Masa itu nyamuk ada. Jadi itu di antara cara kita boleh elak daripada terdedahnya kanak-kanak kepada pestiside. Okey, kenapa kita risau sangat yang bahan-bahan toksik, makanan yang tidak sihat dan semua-semua itu? Kerana semua benda-benda ini akan masuk kepada kanak-kanak itu dalam badan kanak-kanak dan dia akan menjadi seolah-olah bahan simpanan dalam kanak-kanak. Dia kebanyakan bahan-bahan ini akan terkumpul dalam lemak pada kanak-kanak. Dan organ yang paling mudah terdedah bahan ini ialah hati, iaitu liver ataupun hepa. Semua bahan-bahan toksik ini pergi kepada liver, pergi kepada hepa. Apabila bahan-bahan ini pergi kepada hati ataupun hepa, dalam hepa maka terkumpullah bahan-bahan toksik ini dan selalunya kalau sedikit sahaja bahan toksik, hati ataupun hepa kita boleh menanganinya. Kita ada glutathione dan kita ada banyak proses-proses yang boleh menghilangkan bahan toksik ini daripada badan jika ia sedikit sahaja. Jika ia sedikit. Tapi kalau terlalu banyak, kita dah exhausted of glutathione, of the mechanism untuk menyahkan bahan-bahan toksik ini. Jadi bahan-bahan toksik akan terkumpul pada hati kanak-kanak. Bila bahan-bahan ini terkumpul, berlakulah kerosakan kepada beberapa organ tertentu kerana hati kita tidak dapat mengawal banyak proses-proses yang berlaku dalam badan, jadi kanak-kanak ini akan mengalami sedikit masalah. Yang kedua, bahan-bahan ini juga banyak pergi kepada, ada yang masuk ke dalam otak, dia cross the blood-brain barrier dan terkumpul pada saraf. Apabila terkumpul dalam saraf, bahan-bahan ini boleh mengoyakkan myelin sheath ataupun pembalut salur saraf yang ada pada otak. Okey, keadaan ini boleh menyebabkan kanak-kanak ini mendapat penyakit dalam pemikiran, autisma dan sebagainya, dan ia juga mengganggu orang dewasa ataupun orang tua. Ia mudah nyanyuk, ia boleh mendapat Parkinson dan ia boleh mendapat Alzheimer. Jadi dia mengganggu yang paling muda dan juga yang paling tua. Okey, jadi semua ini adalah perkara-perkara yang biasa berlaku di hari ini. Sebab itu saya keluarkan cerita ini pada masa ini untuk kita dapat tahu apa yang kita sedang alami sekarang. Kita memang terdedah kepada bahan-bahan ini dan proses-proses yang saya sebutkan tadi itu sedang berlaku. Kanak-kanak kita diancam. Hampir ke semua kanak-kanak yang diancam. Bukan yang satu golongan atau dua golongan sahaja. Boleh katakan across the board. Semua kanak-kanak terdedah kepada bahan-bahan ini, melainkan kanak-kanak itu tak makan
apa pun. Jadi tidak mustahil. Benda ini boleh berlaku pada semua kanak-kanak dan kanak-kanak ini perlu dilindungi. Perlu dilindungi di peringkat awal. Okey. Dan ada lagi. Banyak lagi benda-benda yang boleh menyebabkan kanak-kanak ini menjadi lebih terdedah kepada gangguan-gangguan yang saya cakap tadi tu. Ibu-ibu juga perlu mengurangkan stres dan sebagainya kerana itu pun menjadi punca gangguan kepada kanak-kanak. Stres pada the body function, bukan stres pemikiran. Body function. Kita tidak boleh banyak keadaan penyakit ataupun keadaan badan yang letih lesu semua tu. Itu tidak baik untuk kanak-kanak, terutamanya ketika ibu itu hamil. Jadi ini semua boleh dikumpulkan sebagai satu faktor yang general, yang mengancam masa depan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu dilindungi dengan peringkat yang lebih awal. Okey. Sekarang pula ada juga vaksin yang masuk ke badan yang boleh mengganggu lebih banyak lagi sistem yang ada dalam badan ini. Dan kanak-kanak juga ada diberi banyak ubat-ubatan yang kadang-kala ibu bapa juga ada memberi banyak ubat-ubatan yang tidak berapa baik untuk kanak-kanak dalam jangka panjang. Jadi semua ini perlu kita tengok dan kita perlu juga mengambil perhatian bahawa kanak-kanak ini adalah mempunyai masa depan yang lagi panjang. Jadi perkara boleh berlaku pada mereka jika kita tidak kawal dari sekarang. Ada juga masalah sistem elektromagnetik ataupun sistem wave, electromagnetic wave yang dapat dalam telefon dan sebagainya. Itu juga ada disebut-sebut boleh mengganggu pemikiran kanak-kanak. Tapi itu kita dapat elakkan dengan cara fizikal, tidak masuk dalam badan dengan cara makanan dan sebagainya. Dan itu the separate issue di mana kita boleh bincang kemudian. Yang masuk dalam badan dan masuk dalam darah yang menjadi part of our system right now. Okay? Jadi kita dah tahu sekarang kita ada banyak punca-punca yang boleh menyebabkan gangguan kepada badan kanak-kanak dan juga pada orang dewasa. Orang dewasa, jika myelin sheath ni rosak, mereka akan boleh mendapat penyakit Alzheimer dan sebagainya. Okey, satu lagi yang penting juga kita ketahui ialah di dalam otak, kita ada sejenis bahan yang dipanggil beta amyloid peptide. Beta amyloid peptide ini terkumpul dalam kanak-kanak yang rosak pemikirannya, yang terganggu pemikirannya, dan juga terkumpul pada orang-orang dewasa yang mendapat Alzheimer, mendapat Parkinson dan juga dementia atau nyanyuk. Jadi bahan beta amyloid protein ini memang sukar untuk dikawal. Banyak ubat-ubat yang terdapat dalam pasaran yang digunakan untuk mengawal penyakit-penyakit ini, tetapi sebahagian besar tidak dapat menyembuhkan ataupun tidak dapat dengan convincing, dengan yakinnya mengubah hidup pesakit itu dengan banyak. Okay? Dia hanya regulate sahaja. Dia mengawal inflammatory dan sebagainya, inflamasi dan sebagainya, tapi tidak betul-betul mengawal penyakit itu daripada sudut akar umbinya. Okey. Itu secara langsung apa yang berlaku sekarang. Okey. Boleh tukar slide yang satu set lagi tu ke? Ricky, tukar slide another set. Saya tak boleh kawal slide ni. Okey, terima kasih. Okey. Sekarang kita perlu mencari cara bagaimana kita nak atasi perkara-perkara yang kita bincangkan tadi. Okey. Bagaimana kita nak atasi perkara-perkara yang kita bincangkan itu. Banyak masalahnya kepada kanak-kanak, kepada orang dewasa, dan kita memang bernasib baik kerana kebelakangan ini kita banyak mendapat maklumat mengenai satu tumbuhan yang dipanggil Nigella sativa ataupun yang kita
Okey. Habatus sauda ini memang bagus digunakan untuk beberapa perkara yang kita bincangkan sebentar tadi, dan ia memanglah satu bahan yang tidak asing lagi. Ramai yang dah tahu, ada yang panggil habatus sauda, al-haba al-barakah dan al-haba al-sauda, macam-macam nama lah. Apa nama yang kita nak panggil pun, nama dalam surat beranaknya ialah Nigella sativa. Okay? Inilah nama saintifik. Ada yang panggil black cumin, black seed, whatever. So ubat ini, ubat pula, bahan tumbuhan ini adalah satu yang dijumpai banyak di dalam di negara-negara Timur Tengah dan temperate countries, dan ia adalah sejenis tumbuhan kecil sahaja tapi khasiatnya besar. Okey, dan ia digunakan dalam perubatan tradisional sejak memang beratus-ratus tahun, dan di beberapa tamadun pun menggunakan, tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Islam menggunakan ubat-ubat daripada Nigella sativa ini untuk berbagai-bagai kegunaan, dan hari ini kita tahu bahawa ia boleh melindungi hati. Okay? Apa yang melindungi hati ialah sejenis bahan yang dipanggil thymoquinone. Saya bincang dah banyak kali dah thymoquinone ini dalam siri-siri ini. Kita tahu Nigella sativa mengandungi bahan yang dipanggil thymoquinone ini, dan thymoquinone banyak memberi kebaikan kepada badan kita, tapi yang malam ini kita nak bincangkan bahawa thymoquinone ini melindungi hati kita, dan dia juga sebagai anti-inflammatory dan boleh mengawal sistem imun. Cukup, untuk 3 tu dah cukup. Okay? Kita tahu dia boleh melindungi hati kerana thymoquinone dapat membantu sistem dalam hati, iaitu glutathione system, dapat meningkatkan keupayaan glutathione, mengoksidakan banyak bahan-bahan yang ada itu kepada bahan-bahan yang boleh dikumuhkan, boleh dikeluarkan daripada badan. Jadi apa yang berlaku ialah thymoquinone ini dengan cara sedikit-sedikit mengeluarkan bahan toksik daripada hati kita. Dia mengeluarkan bahan toksik ini, jadi hati kita akan berkurangan dengan bahan-bahan toksik yang telah terkumpul sejak berpuluh-puluh tahun. Kalau kanak-kanak sejak bertahun-tahun. Bahan-bahan ini ada dalam hati kita dan menyebabkan hati kita tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Thymoquinone ini boleh mengeluarkan sedikit demi sedikit bahan-bahan ini. Jadi ini akan membuatkan hati kita kembali pulih seperti dahulu, maknanya seperti hati yang baru. Jadi inilah yang menyebabkan badan kita menjadi lebih sihat, menjadi lebih cergas. Okey, dan bila ia menjadi lebih kuat, kita akan dapat banyak bahan-bahan baik yang boleh dihasilkan oleh hati, dan kawalan-kawalan yang baik seperti sistem imun dan sebagainya dikawal oleh hati akan menjadi lebih sempurna. Okey, terdapat juga banyak bahan-bahan lain lagi dalam Nigella sativa ini. Dia juga anti-kanser dan juga dapat mengawal banyak bahan-bahan lain, termasuk juga 1-2 bahan yang mengawal beta amyloid protein tadi. Saya akan pergi ke perkara itu sekejap lagi. Adalah bahan-bahan yang terdapat dalam thymoquinone dan dalam Nigella sativa. Kita tak nak bincang banyak sangat yang ini, kita akan ada masa lain untuk discuss. Saya nak fokus kepada apakah yang boleh dilakukan oleh Nigella sativa ini kepada kesihatan kita, terutamanya kepada kesihatan otak kanak-kanak dan orang dewasa. Okey. Okey, pertama dia boleh mengurangkan inflammatory dan juga pro-inflammatory factors dalam otak. Sekarang ini jika kita dapat penyakit autism, apa yang berlaku, ada beberapa bahagian yang mendapati ada inflamasi, ada keradangan, dan banyak rawatan tertumpu juga kepada keradangan ini. Dia merawat inflammatory proses. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku, kalau kita kawal inflammatory, kita kawal hanya inflamasi sahaja. Apa yang menyebabkan inflamasi itu adalah lebih banyak daripada itu. Kita ada pro-inflammatory factors yang dikeluarkan oleh sistem cytokine dan sistem
Dan inilah bahan yang menyebabkan inflamasi. Tetapi dalam perubatan moden, pro-inflammatory factors ini tidak ada yang banyak yang melihatnya, dan mereka hanya menumpukan kepada inflamasi sahaja dan diberi ubat anti-inflammatory. Dan pro-inflammatory factors ini tidak dilihat dan tidak banyak dapat dilihat di dalam sistem perubatan kerana dia peranannya sebelum inflamasi. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, thymoquinone dapat mengawal pro-inflammatory factors ini. Okey, itu bahagian inflamasi. Dan pro-inflammatory factor ni ada juga pada orang-orang yang ada Parkinsonism, Alzheimer dan sebagainya. Jadi ini satu tempat di mana Nigella Sativa dapat membantu selain daripada membantu hati kita, melindungi hati kita. Jadi dengan cara itu, kita dapati bahawa Nigella Sativa ni boleh mengurangkan rasa keresahan pada manusia kerana dia boleh mengurangkan banyak proses yang menyebabkan keresahan ataupun anxiety pada otak manusia. Ini banyak kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa Nigella Sativa boleh mengurangkan keadaan anxiety ataupun keresahan. Apabila keresahan dikurangkan, badan kita akan jadi lebih tenang dan lebih berfungsi. Okey, itu satu. Dia juga dapat mengurangkan inflammatory. Okey. Dan thymoquinone ini memang kuat sebagai antioksidan. Dia mengurangkan di mana oksidasi ini menyebabkan kerosakan kepada banyak organ. Bila berlaku oksidasi, banyak organ yang akan rosak, terutamanya organ-organ yang ada pada orang yang ada kencing manis, ada penyakit kardiovaskular, penyakit saluran darah, jantung dan sebagainya. Itu semua adalah disebabkan oleh proses oksidasi. Jadi, thymoquinone membantu semua ini di samping menguatkan sistem imun dan sebagainya. Jadi, oksidasi yang berlaku pada otak akan kembalikan fungsi otak kepada tahap yang lebih baik. Okey, itu dapat membantu kanak-kanak yang ada masalah pemikiran seperti autism dan lain-lain. Okey. Yang anxiety tadi tu dia juga membantu kepada attention deficit. Kanak-kanak yang hyperaktif dan juga attention deficit hyperactivity punya effect. Okey. Dan of course dia ada juga anti cancer. Kita tak payah discuss banyak sebab malam ni kita nak fokus kepada penyakit sistem saraf. Okey. Sistem saraf kita banyak bergantung kepada amyloid beta peptide ini. Okey, amyloid beta peptide ini memang dikatakan punca utama yang mengganggu sistem kanak-kanak dan juga sistem orang dewasa terutamanya. Orang dewasa yang mempunyai Alzheimer, dementia dan Parkinson memang diketahui peningkatan beta amyloid peptide ini dalam otak dan juga alpha synuclein. Okey, ada beberapa bahan. Ini tidak termasuk yang saya cerita tadi tu, bahan-bahan toksik daripada environment, daripada alam sekitar seperti pestisida, racun rangga, pewarna dan macam-macam lagi lah. Dan yang juga termasuk makanan dan minuman yang kita ambil hari-hari. Jadi kita tak kira lagi yang dua ni, kita kira beta amyloid peptide ini yang berada pada otak itu dapat dikawal, dapat dikurangkan dengan oleh thymoquinone dan beberapa bahan lain daripada Nigella Sativa. Dan inilah punca-punca penting yang boleh membantu orang-orang yang bermasalah seperti ini untuk menjadi lebih pulih dan lebih aktif, ataupun bukan nak kata lebih aktif, lebih sihat dari segi pemikiran dan sebagainya. Okay? Dia seolah-olah memberi neuroprotection. Okay? Dia akan melindungi sistem-sistem saraf kita, terutamanya saluran lapisan myelin sheath ataupun penyalut myelin. Dia adalah
macam sampul lah, sampul ke saraf kita. Saraf kita ni dia ada dalam sampul supaya dia tak rosak, tak terdedah kepada bahan-bahan lain. Jadi sampul ini kadang-kadang rosak. Dia dimakan oleh macam-macam benda lah, dirosakkan. Jadi thymoquinone ini membentuk semula sampul-sampul itu dan melindungi saraf. Jadi ini akan memulihkan orang-orang yang bermasalah saraf ini. Jadi perkara yang macam ini tidak mudah untuk kita cari ubat. Ubat-ubat moden yang ada ini memang jarang sekali kita dapat yang boleh sebegini. Dan thymoquinone ini bukanlah dia menghalang sesuatu di dalam proses semula jadi. Dia mengawal secara harmoni. Dia tidak block sintesis. Contohnya, kalau kita guna ubat anti kolesterol, dia akan block sintesis HMG-CoA dalam sistem sintesis kolesterol tu. Dia menghalangnya. Jadi bila dia menghalang sesuatu, kita menghalang sesuatu yang berlaku dalam keadaan semula jadi, tentu ada akibatnya. Begitu juga ubat darah tinggi macam acetylcholinesterase, ACE inhibitors, okay? ACE inhibitors ni dia block enzim yang dipanggil ACE ni. Jadi dia mengganggu sistem, dia bukan memulihkan. Dia memulihkan tekanan darah tapi dia mengganggu sistem ACE tu, dia memblok enzim itu. Jadi ini semua banyak perkara-perkara yang kita boleh fikirkan yang kadang-kadang kita boleh petikai. Tapi dalam sistem kawalan oleh thymoquinone dan juga Nigella sativa, dia tidak ada menghalang seperti itu. Tapi atur kepelbagaian dalam sistem kawalan kita itu supaya semuanya berada dalam keadaan harmoni dan boleh mengawal atur ke semua proses-proses fisiologi supaya badan kita berfungsi dengan harmoni. Itulah bezanya perubatan yang dianjurkan oleh penggunaan Nigella sativa ataupun perubatan tradisional yang berasaskan Nigella sativa ini berbanding dengan treatment-treatment lain yang kita dapat secara perubatan. Okay. Jadi dia melindungi hati dengan amat berkesan. Jadi dia menghalang kerosakan yang berlaku kepada saraf, kepada hati dan menyebabkan sistem kita pulih kembali dan berada di dalam keadaan yang baik. Dia menghalang daripada sel-sel itu menjadi mati ataupun menjadi rosak. Kebanyakan keadaan adalah disebabkan kerosakan pada sel saraf, neurotoxicity, toksik kepada sistem saraf, dan kita akan mendapati banyak masalah apabila ini berlaku. Dan juga walaupun kita ada masalah ini sukar untuk diubat. Okay? Kesukaran untuk mendapat ubatan ataupun mendapat penyelesaian ini adalah faktor utama kenapa manusia perlu mengalami penyakit-penyakit seperti ini secara berpanjangan. Ramai sangat. Dan kanak-kanak pun kalau kita tengok, tidak ada ubat yang betul-betul berkesan untuk menyekat autisma, menyekat penyakit kanak-kanak yang kita dapat sekarang ni dia baik. Selalunya ia berpanjangan dan tunggu beberapa tahun, itu pun belum tentu boleh pulih. Jadi inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, sedikit sebanyak mengenai kesan-kesan perlindungan daripada Alzheimer, daripada Parkinson, daripada autism yang dilakukan oleh Nigella sativa ataupun kandungan-kandungan yang ada di dalam Nigella sativa. Okay, dia menghalang neurodegeneration, neurotoxicity. Okay. Dan penyakit SLE, satu penyakit yang agak digeruni oleh ramai orang kerana sukar diubati. Ini berlaku apabila myelin sheath menjadi rosak, selaput saraf itu menjadi rosak, dan didapati bahawa 50% daripada penyakit-penyakit ini dapat dipulihkan dengan Nigella sativa disebabkan oleh keadaan antioksidannya yang kuat. Dan lebih kurang 90% dapat dilindungi. 90% dilindungi daripada
berlakunya multiple sclerosis ataupun penyakit SLE. Okay. Ia juga dapat memperbaiki sistem saraf dalam keadaan stroke. Okay, jika kita ada stroke, dia memperbaiki sistem saraf. Ini pada orang-orang tua. Dan pada penyakit-penyakit, jika ada yang mengalami penagihan dadah dan sebagainya, cubalah, dia dapat banyak membantu. Ini mungkin the first non-opioid treatment untuk penagihan dadah ni. Kita guna opioid untuk merawat, dan kini kita tahu Nigella Sativa mempunyai potensi untuk merawat penagih dadah, dan kita boleh cuba jika ada penagih dadah, bagilah ubat makanan ini. Kita akan bincangkan about makanan ini sekejap lagi. Kita dah tak banyak masa, kita akan percepatkan. Dia boleh mengawal keresahan, depresi ataupun kemurungan. Okay. Ini semua gangguan pada sistem saraf. Okay. Banyak gangguan pada sistem saraf dapat diatasi dengan menggunakan Nigella Sativa. Nigella Sativa ini adalah satu bahan yang boleh dikatakan across the board untuk kawalan pada sistem saraf. Okay. Okay, depression, anxiety, banyak kertas-kertas kerja yang telah dikeluarkan. Saya tak nak pergi detail kepada kertas-kertas kerja ini kerana ia terlalu complicated. Kalau kita nak bincang pada kumpulan ini, nanti banyak yang tidak faham ke kita rugi masa. Okay, jadi kita juga mengurangkan membunuh virus untuk COVID dan sebagainya. Kita tak nak bincang yang itu hari ini. Okay. Kita ada banyak sebatian-sebatian dalam Nigella Sativa ini, dan kita dapati banyak sebatian-sebatian ini mempunyai fungsi-fungsi, function-function tertentu. Okey, kenapa kita perlukan Nigella Sativa? Kita dah tahu kerana Nigella Sativa ini dapat memberi macam-macam kesan baik kepada kita. Dan kita hari ini, Ricky boleh tukar slide nombor 2? Ricky, tukar slide nombor 2. Okey, hari ini kita tahu bahawa penyakit-penyakit ini kita telah pun menjalankan kajian di Penawar Chain of Clinics. Kita ada 40 lebih klinik di Penawar. Kita menggunakan, kita memberi Nigella Sativa ini kepada kanak-kanak, kepada orang-orang yang mengalami masalah, dan kita pantau. Dan ini dipantau oleh doktor-doktor yang berpengalaman, dan kita dapati bahawa ia amat berkesan. Tapi yang paling penting malam ini kita nak bagi tahu ialah punyai kalau tak silap saya 10,000 kanak-kanak yang berdaftar dengan Penawar Special Learning Center. Okey, dan mereka-mereka ini telah pun diberi bahan yang dipanggil Mind Plus. Mind Plus ini adalah satu produk terbaru yang saya sendiri formulasikan untuk kegunaan mereka-mereka yang mengalami masalah dalam sistem saraf, sama ada kanak-kanak ataupun kepada orang-orang yang tua yang mengalami masalah Parkinson dan Alzheimer. Cubalah Mind Plus. Mind Plus ini mengandungi kandungannya yang paling utama ialah Nigella Sativa, dan dia juga mempunyai antioksida daripada monk fruit yang kuat, amat kuat. Ini pertama kali digabungkan mungkin dalam dunia pun. Saya dah Google, tak ada orang lain yang buat menggabungkan kedua ini. Dan di samping itu kami juga masukkan beberapa jenis vitamin yang penting untuk kegunaan ini. Vitamin-vitamin ini dapat membantu organ-organ dalam badan kita menggunakan vitamin dan rakan-rakannya dalam Nigella Sativa ini untuk membantu sistem kawalan dan sistem fisiologi badan kita supaya ia berfungsi dengan harmoni. Dia dapat mengurangkan beberapa masalah-masalah yang tidak diingini yang kita bincangkan tadi. Dan alhamdulillah kita dapati lebih pada 90% kanak-kanak yang diberikan dengan Mind Plus mendapat pemulihan yang amat positif. Ada yang minggu mereka dah boleh berubah. Ada yang tidak pandai bercakap, tidak boleh bercakap, speech delay dan sebagainya, dah boleh
balik kepada almost 50%, 60% sukses. Dan ada juga yang ada autism, yang real stubborn autism memang dapat pemulihan yang baik. Ini adalah pemantauan daripada kita punya Head of Clinical Therapy, Dr. Ruina dan rakan-rakan. Mereka memberitahu pada yang mereka buat menunjukkan kesan-kesan yang amat positif. Jadi untuk sesiapa yang ada masalah-masalah seperti ini pada anak-anak dan saudara mara mereka, gunalah Mind Plus ini kerana ini adalah satu anugerah yang kita dapat. Kita perlu menggunakannya, kita tawakal supaya kita dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan bahan ini. Okay, mereka betul-betul memerlukan Mind Plus ini, dan pada orang-orang yang dewasa ataupun orang tua yang inilah daripada penyakit-penyakit yang kita bincangkan tadi, cubalah Mind Plus. Okay, kita mungkin akan mendapat manfaat yang baik daripada Mind Plus ini. Dan untuk mendapatkan Mind Plus, kita boleh dapatkan daripada penawar herbal medicine sendirian berhad, dan kejap lagi mungkin diorang akan letakkan nombor kontak dan sebagainya. Itu dia, ada nombor kontak dan sebagainya. Kita bolehlah cuba. Saya syorkan kita beri kepada semua kanak-kanak yang, sebab saya dah cakap tadi, semua kanak-kanak terdedah kepada bahan-bahan toksik dan juga bahan-bahan yang tak diingini, dan satu masa mereka akan mendapat masalah. Jadi Mind Plus ini dapat membantu mereka dalam banyak aspek. Bukan saja untuk kanak-kanak bermasalah. Kanak-kanak yang sihat perlu menjadi lebih sihat. Perlu melindungi diri dan kesihatan mereka. Okay, itulah yang paling penting. Kanak-kanak adalah aset terpenting untuk negara. Jadi kita perlu melindungi mereka, kita menjaga dan menghalang sebarang perkara-perkara yang kita tidak ingini daripada berlaku pada kanak-kanak. Kita tak tahu sebab kalau tengok trend, peningkatan penyakit-penyakit seperti ini meningkat dengan mendadak, dan kita tak tahu mungkin pada satu hari dia akan explode, dia akan jadi eksplosif di mana keadaannya merebak dengan binomial. Masa itu kita tak dapat kawal lagi dah, terlalu lewat. Jadi itulah kalau kita boleh cuba kawalkan linilah anak-anak dengan Mind Plus di peringkat yang lebih awal. Okay. Dan sini kalau kita tengok ada lagi Sativa Plus. Sativa Plus ini untuk formulasi biasa. Okay, kalau kita untuk melindungi artritis dan sebagainya, kita guna Sativa Plus. Tapi Mind Plus ini formulasi khas, eksklusif yang saya buat untuk melindungi kanak-kanak dan juga elderly, orang-orang yang warga tua lah kita panggil. Warga emas, bukan warga tua, warga emas. Okay. Tua lain, emas lain. Okey, kita guna Mind Plus ini untuk melindungi warga emas dan juga kanak-kanak yang merupakan warga keemasan. Okey, itulah aset kita untuk masa depan. Jadi inilah untuk kita bincang pada malam ini, dan saya rasa kalau kita ada soalan, kita boleh kemukakan. Okey. Ada kesan tak kalau anak autisme makan Mind Plus ini? Maksud saya healing crisis. Sebenarnya tidak ada healing crisis, dan Mind Plus ini bertindak dengan harmoni, dengan baik. Dan jika ada apa-apa yang tidak kita tengok perbezaan itu, mungkin itu secara kebetulan, dan kita teruskan untuk beberapa hari lagi supaya dia dapat menjalankan tugasnya. Okay? Jadi setakat ni kesan negatif tu tidak ada, sebab di penawar Special Learning Center ni mereka kawal dan mereka pantau setiap hari. Setiap hari saya dapat laporan daripada mereka mengatakan dan tidak ada satu pun laporan yang negatif, kecuali laporan yang mengatakan kanak-kanak itu tak nak makan. Okey, dia tak nak makan, dia rasa tak sedap. Dan kanak-kanak ini memang susah, dia picky untuk makanan, mereka memilih makanan. Jadi itu isu lain. Okey. Kalau kanak-kanak yang susah nak makan, kita cuba larutkan dalam air. Kerana Mind Plus ini manis. Larutkan dalam air, dia larut dalam air, bagi dia minum. Okey. Kepada borderline personality disorder boleh konsum Mind Plus? Yes. Kerana
dia borderline ni adalah antara dah ada ke tak ada. Mind Plus ini tidak ada kesan buruk tapi banyak kesan baik. Jadi kalau kita ada dalam borderline, dia akan melindungi daripada kesan buruk dan tidak akan memudaratkan. Itulah konsep yang ada. Okay? Jadi sebab tu saya suruh semua kanak-kanak perlu ambil Mind Plus. Sebiji sehari. Okay? Itu saranan saya lah kepada semua kanak-kanak di Malaysia ini, ambillah Mind Plus sehari. InsyaAllah mereka akan dilindungi. Kalau kita nasib baik, kita dapat improve. Itu bonus. Kalau tidak improve, dia akan melindungi kanak-kanak itu. Inilah yang terbaik untuk kanak-kanak. Seawal berapa bulan nampak perubahan untuk anak autisme setelah makan Mind Plus? Okey, saya dapat feedback daripada Dr. Rowena bahawa setelah 2 minggu pun ada yang mendapat perubahan. 2 minggu mereka dah nampak. Dan ada juga yang lambat sikit. Okey, perubahan boleh nampak ini. Kadang-kadang perubahan itu berlaku pada dalam badan, bukan perubahan fizikal lagi. Jadi kita tak boleh kata perubahan itu tidak berlaku kalau kita tak nampak. Okey, kadang-kadang dia perlu mengubah the concentration of beta amyloid peptide dalam otak itu. Itu kita tak nampak. Beta peptide ini banyak terkumpul dan dia akan kurangkan sedikit demi sedikit. Benda ini tak mungkin kita nampak. Jadi kita rasa macam tak ada perubahan. Tapi perubahan itu berlaku di peringkat selular. Peringkat fizikalnya mungkin lama sikit. Jadi kita kena faham konsep itu. Okay? Okay, next question. Waalaikumsalam. Ramai pengguna mengadu selepas makan Sativa Plus merasa sangat mengantuk pada siang hari. Adakah ini disebabkan tindak balas Sativa Plus? Bolehkah explain sikit tindak balas yang berlaku? Okey, sebenarnya kalau kita ambil Sativa Plus, kita sepatutnya tidak rasa mengantuk. Tapi kadang-kadang, okey, Sativa Plus ini boleh meningkatkan fungsi hati. Okey, dia boleh meningkatkan fungsi hati dan kadang-kadang metabolisme kita menjadi lebih sempurna. Lebih sempurna tu bermakna dia lebih baik. Apabila lebih baik, lebih banyak sedikit gula dihasilkan ataupun karbohidrat dihasilkan dan mungkin sekejap kita akan rasa mengantuk. Selepas badan kita adjust ke semuanya, mungkin mengantuk itu tak ada dah. Mengantuk itu kemungkinan besar kerana hati kita lebih efisien. Hati kita lebih berkesan. Okay, lebih baik. Itu ada satu kemungkinan. Susah kita nak kata, mengantuk ni kadang-kadang relatif. Susah nak kata. Tapi macam mana pun kita tidak boleh pandang ringan. Mengantuk itu saya lihat di sini adalah kerana kita telah mendapat satu kebaikan daripada fungsi hati. Okay. Pada mula-mulanya mungkin kita tidak dapat adjust lagi. Tapi selepas itu kita akan dapat bahawa kita akan menjadi lebih cergas. Ramai yang cerita pada saya mereka menjadi lebih cergas. Okay. Tapi tak ada cerita yang mengantuk tu. Okay. Tapi kita kena tunggu sekejap. Okay. Dan satu lagi, ramai pengguna yang ada gastrik mengadu kepala menjadi pening selepas 1 atau 2 hari. 1 atau 2 hari ini susah kita nak kata sebab apa. Tapi kalau 1-2 hari itu mereka merasa pening, kemungkinan mungkin bukan sebab gastrik itu, tetapi oleh fisiologi badan yang lain yang boleh ada menyebabkan gangguan lain. Mungkin tidak pada perut kerana biasanya dia mempunyai kesan yang baik kepada sistem gastro-usus, sistem usus dan perut. Perut ni gastro lah dipanggil. Okey. Selalunya dia ada kesan baik. Assalamualaikum. Nak tanya, andai anak autisma tu dah ada improve sampai bila sekolah, dah ada improve boleh berhenti. Okey. Kalau tanya saya syorkan semua kanak-kanak di Malaysia mengambil Mind Plus sepanjang hayat kalau boleh. Sebab dia akan melindungi dan dia tidak memudaratkan. Kita tak tahu bila kita terdedah kepada bahan toksik. Hidup kita sekarang ini di dalam dunia yang penuh dengan toksik. Jadi kalau kita berhenti ambil Mind Plus,
kita ambil pula bahan toksik, maka kita akan dapat kesan buruk. Sebab Mind Plus ini dia bukan macam sistem cek kat dalam kita, tak. Bila kita makan hari ini, besok semuanya habis. Semuanya habis keluar balik. Jadi kita kena makan semula. Dia bukan macam injap yang sintetik ataupun valve yang kita pasang dalam badan kita untuk kawal kita seumur hidup, tak. Dia bukan. Dia adalah makanan. Makanan bila kita makan, dia menguatkan badan kita. Tapi besok dia habis. Kita kena makan lagi. Kita tak boleh makan vitamin sekali untuk seumur hidup. Jadi itu Mind Plus ini berilah pada kanak-kanak setiap hari dan sepanjang masa. Kita tak boleh kata, oh saya dah kuat, dah tak payah ambil Mind Plus. Macam seolah-olah kita kata saya dah kenyang, tak payah makan dah besok dan lusa. Itu apa yang berlaku sebenarnya. Okay? Dia makanan. Jadi bukannya ubat ataupun bukannya satu bahan gadget yang kita pasang dalam badan. Waalaikumsalam. Jika anak dah makan sebulan tapi perubahan minimal, adakah perlu tambahan dos? Okey, kalau dia perubahan minimal, itu bermakna dia dah ada kesan. Kita ada dua cara untuk teruskan. Sama ada kita nak tambah dos ataupun kita teruskan dengan dos yang ada. Kalau kita nampak perubahan, alhamdulillah, kita bersyukur dan mungkin perubahan itu berlaku dengan secara sedikit-sedikit. Macam saya cerita tadi, kita nak buang beta amyloid peptide dalam kepala kita tu bukannya mudah. Ubat moden dah beratus-ratus jenis, dah beratus-ratus biji dah kita makan pun tak hilang. Kalau Mind Plus ini hilangkan dalam satu hari, itu tak adil. Okay? Jadi kalau kita nampak perubahan walaupun minimal, itu menunjukkan sesuatu yang positif telah berlaku. Tunggu sekejap, sabar, okay? Dan berdoa. Okay? Kita bagi dia lagi, sambil berdoa kita minta dia akan lebih sempurna penyembuhannya, dan itulah yang terbaik. Jangan berhenti, okay? Jangan berhenti dan jangan berputus asa. Sebab kita dah cuba lama, kita dah dapat perubahan ni. Apa beza Mind Plus dengan Nisogen? Berapa harga Mind Plus termasuk postage? Nisogen telah pun ketinggalan zaman dah. Saya sendiri yang membuatnya. Saya rasa tak perlu kita guna Nisogen lagi kerana kita dah ada Mind Plus dan Sativa Plus. Dan Nisogen juga ada bahan sintetik. Dulu masa kita buat Nisogen, kita tak ada pemanis yang asli lagi. Jadi kita terpaksa guna S-sulfame, potasium. Jadi kita tak perlu guna Nisogen lagi lah. Lupakan Nisogen tu sebab dia tak berfungsi lagi sekarang. Tak bagus. Kita guna Mind Plus dan harga Mind Plus ke Sabah saya tak tahu postage. Harga di Malaysia RM75. Boleh cek dekat web page penawar Herbal Medicine. Harga postage ke Sabah ni saya tak pasti. Itu kena tanya JNT. Ataupun boleh tanya, saya rasa kita ada ejen di Sabah. Saya rasa kita ada ejen. Boleh tanya kumpulan penawar plus, penawar Herbal Medicine ni. Okay. Boleh kontak Cik Puan Izzah. Okay, dia yang untuk penjualan. Dia tahu. Okay. Dan itu Izzah ada tu. Nombor telefon dia, boleh tanya dia berapa postage kat Sabah dan satu botol RM75. Okay. Saya rasa ada ejen kat Sabah kalau tak silap. Okay, ada lagi soalan? Thank you Prof for sharing. Welcome. Based on the finding from PSLC, Mind Plus sangat berkesan untuk anak-anak yang mengalami disability. Alhamdulillah. Significant improvement dalam dilihat dari segi cognitive function. Itu yang saya cakap tadi tu. Attention, focus. Dari segi sensory, picky eaters shows good improvement. Alhamdulillah. And untuk yang mengalami speech delay, maknanya kita dah dapat kesan-kesan yang positif dalam berbagai-bagai aspek. Okay. Untuk yang mengalami speech delay, started to communicate and improve the total of words. Maknanya mereka dah boleh berkomunikasi dan vocabulary-nya bertambah. Okay? Vocabulary-nya bertambah. Ini satu perkembangan yang cukup baik. Walaupun kita nampak dia perlahan ataupun dia sedikit,
tapi ia adalah satu perubahan yang positif dan kita perlu tahu bahawa autisma ini berlaku dalam jangka masa yang panjang. Kita sukar untuk pulihkan penyakit ini dalam masa 1 atau 2 hari. Tidak mungkin. Jadi inilah yang kita perlu faham. Kita perlu sedikit masa supaya Nigella sativa ini ataupun thymoquinone ini dapat memainkan peranan supaya dia lebih berkesan dalam jangka masa. Bagilah sebulan 2 bulan untuk mendapat kesan. Dan tapi saya sarankan supaya kita gunakan Mind Plus ini sepanjang hayat. Itulah saranan yang saya rasa perlu kita fikirkan. Okey? Tak ada dah soalan lain, okey? Jadi kalau tak ada, saya dah ambil masa 1 jam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi bersama saya pada malam ini, dan saya ingin sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.